warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil qulubi wal abwa'i wa afiyati abdani wa shifaiha wa nuril absar wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik. Bismillah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, tajuk yang diberi 3 ibadat yang dan dalam satu hadis Nabi menyebut innamal a'malu binniyat, maksudnya segala amalan itu dengan niat. Makna amalan di sini adalah amalan yang dikira baik oleh syarak, itu dengan niat. Adakah tertentu 3 ibadat sahaja kita kena ikhlas? Ibadat ataupun amalan dalam agama ni banyak. Setengah daripadanya puasa, setengah daripadanya salat, setengah daripadanya zakat, setengah daripadanya haji, umrah, dan banyak lagi amal-amal ibadat dalam agama. Adakah tertentu dengan 3 ibadat sahaja untuk kita ikhlas kepada Allah? Maka tajuk yang diberi ini mungkin agak clear. Tapi yang saya fahamnya bukan 3 ibadat, tetapi 3 peringkat ikhlas. Sebab dibahas oleh para ulama tentang ikhlas dalam melakukan ibadah terbahagi kepada kita. Ikhlas dalam melakukan satu-satu ibadah itu terbagi kepada 3. Kenapa terbahagi kepada 3? Kata ulama, ikhlas yakhtalifu, ikhlas bersalah-salahan biikhtilafin nas, kerana bersalah-salahan manusia. Manusia dia banyak peringkat, maka ikhlas dibahagi kepada 3 peringkat kerana manusia itu sendiri banyak bahagian, banyak peringkatnya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya yang disebut oleh para ulama ikhlas terbahagi kepada 3. Ini ikhlas-ikhlas yang diterima ataupun yang kita panggil amal ibadat yang disertai dengan ikhlas ini akan ada nilai ibadatnya kepada Allah Ta'ala. Nabi sebut dalam hadis qudsi, al-ikhlas sirrun, ikhlas itu satu rahsia, min sirri, daripada rahsia aku. Baik tuan-tuan dan puan-puan, ikhlas, apa dia ikhlas? Maka di sinilah pembahagian ulama. Hanya disebut ikhlas dalam takrifnya ialah melakukan sesuatu pekerjaan semata-mata kerana Allah. Itu dia panggil. Konsep ikhlas asalnya melakukan sesuatu amal, sesuatu pekerjaan
pekerjaan itu kerana Allah. Baik. Maka Allah Ta'ala sebut ikhlas itu ialah satu rahsia min sirri, daripada rahsia aku. Istauda'athu, aku simpankan dia, aku berikan dia, aku hadiahkan dia. Dan ikhlas itu qalbaman, pada hati mereka-mereka ahbabtu, yang aku kasih, min ibadi, daripada hamba-hamba. Bermakna ikhlas ini suatu pemberian daripada Allah, tanda Allah Ta'ala sayang pada orang. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, orang yang ikhlas ni, maka Allah Ta'ala anugerahkan dia syurga. Dalam hadis lain, nanti saya nak sebut macam mana nak dapatkan ikhlas peringkat tertinggi. Dia ada 3 peringkat ikhlas. Saya sebut dulu. Satunya ulama membahagikan. Syekh Nawawi Bantan menyenaraikan, membahagikan ikhlas kepada kita dalam kita melakukan ibadah, dalam kita melakukan satu-satu amalan kepada Allah. Satunya dia panggil ikhlas lillah. Ikhlas lillah ni macam mana? Melakukan satu-satu amalan semata-mata kerana Allah. Itu saja. Kerana Allah, untuk Allah, sebab Allah. Itu saja. Itu ikhlas yang pertama. Ini peringkat tertinggi ikhlas. Ini peringkat tertinggi ikhlas. Yang Allah Ta'ala sebut, faman kana yarju liqa'a rabbih, maka barang siapa kana, adalah ia, yarju, mengharapkan, liqa'a rabbih, berjumpa akan Tuhannya mana di akhirat, falyamal amalan salih, maka hendaklah dia melakukan amal saleh, wala yusyrik, walhal dia tidak mensyirikkan, tidak menyemutukan, bi ibadat, dengan ibadat yang dilakukan itu, bi ibadat rabbih, dengan ibadat kepada Tuhannya itu, ahadan, akan sesuatu, akan seseorang. Mana ni peringkat ikhlas yang pertama. Buat ibadat, buat kebaikan, buat satu-satu amalan semata-mata lillahi, untuk Allah, demi Allah, sebab Allah, kerana Allah. Macam contoh solat tarawih ni untuk siapa? Kerana apa? Kerana pahala. Itu ikhlas juga. Tetapi ikhlas yang kedua, ikhlas yang pertama ikhlas lillah, ya bang. Ikhlas yang kedua ikhlas lil akhirat. Itu ikhlas yang kedua. Kita datang tarawih, kita datang salat berjamaah untuk mendapat pahala ganjaran daripada Allah, nak syurga, kan? Masuk syurga belaka kan? Buat ibadat kerana nak syurga, tak nak neraka. Maka itu dia panggil ikhlas lil akhirat. Ini ikhlas yang tidak sempurna lagi lah. Ikhlas dah, tapi belum sempurna. Kalau Allah Ta'ala tak bagi syurga, agak-agak buat. Buat. Kalau buat, alhamdulillah. Tapi kenapa yang sunat tak buat?
Kenapa kita yang wajib kita lakukan, yang sunat kita tak lakukan? Contoh, puasa Ramadan kita puasa. Kenapa puasa sunat kita tak puasa? Sebab dia sunat, kan? Tak buat tak dosa, buat dapat pahala. Tak buat pun tak buat, tak dosa. Sebab dia tak buat, kan? Tapi bagi orang yang ikhlas lillah, setengah daripada tandanya kata ulama, orang yang ikhlas dalam melakukan ibadah, maka dia banyak melakukan ibadah. Nak buat ibadah banyak ni tak boleh, tuan-tuan. Kalau sembahyang maghrib satu sekali je boleh buat. Boleh buat 10 kali. Aku nak sembahyang maghrib 10 kali je hari ni. Boleh? Tak boleh. Mana boleh? Tak boleh. Rajin sangat nak sembahyang subuh sampai 5 kali. Boleh? Tak boleh. Sekali je. Maka nak perbanyakkan ibadat dengan melakukan amalan-amalan sunnah. Sebab itu kata ulama, tanda orang ikhlas dalam melakukan amal ibadah kepada Allah, banyak melakukan ibadah, hanya buat ibadah. Itu tanda orang ikhlas kepada Allah. Dia ikhlas kepada Allah, banyak buat ibadah. Kita berkira dapat pahala ke? Dapat pun. Dapat syurga tak? Buat. Kalau tinggal masuk neraka, buat. Tak buat masuk neraka. Kadang tu je, maka tu dia panggil ikhlas lil akhirah. Ini ikhlas peringkat kedua, rendah sikitlah. Jadi bukan kata tak boleh, boleh. Tapi peringkat ikhlas yang pertengahan. Dan yang peringkat yang akhir sekali, yang paling rendah, ialah peringkat ikhlas li dunia, kerana dunia. Ada orang buat solat sunat duha. Ustaz kata siapa nak murah rezeki, solat sunat duha, puasa hari-hari putih, bangun solat tahajud, maka rezeki dia murah. Dia pun bangun pukul 3, pukul 4 bangun tahajud dengan niat rezeki murah. Solat sunat duha dengan niat rezeki murah. Puasa hari-hari putih 13, 14, 15 hari bulan Islam dengan niat nak murah rezeki, maka itu dia panggil ikhlas di dunia. Ikhlas kerana habuan ke dunia. Sebab Allah Ta'ala sebut juga itu, man sama Ramadana, Nabi sebut, barang siapa yang puasa Ramadan imanan, kerana iman kepada Allah. Iman dia yakin. Ini tahap orang ikhlas nombor 1. Wahtisaban, dan nak ganjaran daripada Allah. Wahtisaban ni makna dia nak balasan daripada Allah. Itu dia panggil wahtisaban, berkira-kira. Maknanya buat ni dapat ni, buat ni dapat ni, buat ni dapat ni kat dunia. Itu makna wahtisaban. Sebab itu janji daripada Allah. Maka itu pun dibenarkan dan itu pun dipanggil ikhlas. Tetapi ikhlas tahap yang ketiga, ikhlas li dunia. Buat satu-satu amalan semata-mata nak janji balasan daripada Allah di dunia. Kan Allah Ta'ala janji. Setengah daripadanya tadi, orang yang solat sunat duha, kan Nabi ajar para sahabat, apa yang nak dijauhi daripada kepapaan dan dicukupkan rezeki oleh Allah, maka setengah daripada amalannya ialah solat sunat duha. Setengah daripadanya baca suratul Waqiah, murah rezeki dia, maka dia buat yang, maka itu dia panggil ikhlas di dunia. Ikhlas bagi peringkat yang paling bawah. Yang ni mudah, tak ada payah. Ikhlas kerana dunia ini senang. Ikhlas peringkat kedua, itu pun senang. Nak pahala, nak syurga, takut neraka, maka kita buatlah ibadah.
Kenapa solat zuhur? Tak solat zuhur masuk neraka. Kenapa qada solat yang kita tinggal dulu? Oh, nanti nak masuk syurga tak boleh orang tak solat, orang tak qada solat. Satu hari tinggal solat, satu waktu tinggal solat, Allah Ta'ala masukkan dia ke dalam neraka selama 80,000 tahun. Satu waktu. Maka dia qada lah. Kenapa? Kerana takut masuk neraka. Maka itu pun ikhlas. Itu ikhlas yang kedua. Ini pun senang. Bukan payah. Niat kerana nak syurga, niat kerana nak pahala buat ibadah. Tak susah. Yang paling susah buat ibadah kerana Allah, bukan kerana syurga, bukan kerana pahala, bukan kerana takut neraka, tetapi semata-mata kehambaan kita. Inilah yang paling susah. Nak dapat macam mana? Nak dapat macam mana? Maka kata setengah ulama, setengah daripadanya buat 4 perkara. Nak dapat benda ni, nak dapat ikhlas tahap nombor 1. Alah, nombor 3 pun jadi lah, Ustaz. Orang kita dalam bab agama ni dia akhir-akhir sekali. Buat 8 pun tak apa, Ustaz, asal kau buat. Masuk belakang pun tak apalah, asalkan solat. Fikir macam tu. Tapi kalau dalam bab dunia, dia tengok orang di depan. Dalam bab akhirat, dalam bab agama, dia tengok orang belakang. Dia tengok orang paling bawah. Masjid tu buat 8, surah tu buat 8, ni buat 8, kita pun 8. Nak sampai ke 3 buat 8. Orang setengah-setengah tak tidur. Tak tidur. Buat ibadat pun dalam masa ni nak habis. Tak rasa sedih, tak rasa berat, tak rasa rugi. Amalan terlalu sikit. Tidur dengan tidur tu banyak tidur. Tak kaya cuba. Cuba kira sendiri. Benda boleh kira, tuan-tuan. Benda boleh kira. Balik depan ni pukul 12 tidur. Bangun-bangun pukul 5 jam tidur. Sembahyang cukup 5 jam. Tak cukup 5 jam. Tak cukup. Tu tidur malam dia, tak masuk tidur pagi lepas subuh karang nanti. Lepas subuh esok kan, lepas kuliah subuh esok balik tidur lah. Balik tidur. Balik-balik kurang 2 jam. Ke 10 baru bangun. Campur yang tadi 5 jam, 7 jam. Lepas sahur. Orang kata menyenggih. Lepas sahur menyenggih dulu je. Sebelum nak masuk dapur tu, sebelum nak pergi pasar tu, menyenggih dulu sekejap. Sejam setengah menyenggih pun sejam setengah, tuan-tuan. Pukul 3:30 baru bangun. Nak sebutnya amal ibadat kita terlalu sedikit. Walaupun bulan Ramadan. Walaupun bulan Ramadan. Maka orang yang ikhlas lillahi ta'ala, demi Allah, untuk Allah, kerana Allah, sebab Allah, maka dia perbanyakkan ibadah. Sebab tu tuan-tuan, kalau 10 malam terakhir ni, kalau tuan-tuan pergi terawih di tempat tabligh tu, di Sri Taling, 10 juz satu malam, 10 juz, 20 rakaat, 10 juz. Kalau tuan-tuan pergi sekali, pakai topak kan lagi. Topak. Nak sebutnya iman kita, ikhlas kita, tu je tahapnya, tuan-tuan. Saya minta maaf sebutkan, saya kata kat tuan-tuan ni, saya kata kat saya. Pergi sekali topak kan lagi. Orang Pulau Pinang tu, tuan-tuan, 3 hari betul-betul. 10 malam terakhir dia. Sebab setiap malam 10 juz. Bermakna 3 malam dia khatam. Khatam dalam salat tarawih. Kenapa dia boleh buat? Sebab dia sampai mungkin kepada ikhlas tahap pertama, yakni ikhlas lillahi ta'ala. Ikhlas lillahi ta'ala. Macam mana nak dapat benda ni, tuan-tuan? Tuan-tuan cukup banyak. Tapi boleh. Kena bersama. Dunia pun nak jaya kena usaha, akhirat
Orang nak jaya dunia, maka dia puluh cari ilmu ke dunia untuk jaya dunia. Begitulah akhirat. Nak jaya akhirat, maka dia kena puluh untuk kejayaan dia di akhirat. Maka nak dapat nanti tuan-tuan, maka kena berkorban. Allah Ta'ala sebut walladzina jahadu fi, barang siapa yang bersungguh-sungguh kepada jalan kami, nak kepada kami, lanahdiyannahum subulana, syaratnya dia bersungguh, kami akan beri, kami akan tunjuk, kami akan hadiah jalan-jalan kami. Itu syarat. Satu, nak tulis, tak nak tulis pun tak apa, pakai daya ingatan. Nak dapat benda, nak dapat ikhlas lillahi ta'ala, bukan ikhlas lil akhirah, bukan ikhlas lil dunia. Satunya saya sebut cara ringkas sebab benda panjang nak bahas. Satunya kasratil zikr, kena perbanyakkan zikir. Sebab ni hadiah daripada Tuhan. Hadiah daripada Tuhan ni tuan-tuan. Allah Ta'ala beri pada kekasih dia. Yang bukan kekasih dia, Allah Ta'ala tak bagi. Waktu benda ni baik, Allah Ta'ala beri kepada kekasih. Orang kaya ramai tuan-tuan, orang kafir kaya, orang tak kafir kaya, orang Muslim Islam kaya, orang Melayu kaya, India kaya, ada. Orang yang solat ada kaya, orang yang tak solat pun kaya, bahkan kadang-kadang yang tak solat pun dia kaya. Sebab apa? Sebab itu bukan hadiah daripada Allah. Allah Ta'ala beri siapa lagi? Benda kita tak sayang, kita beri belaka buat orang kan? Macam kain baju kita yang kita dah tak nak pakai, ambil siapa-siapa nak ambil, siapa-siapa nak ambil kan? Tapi kalau benda yang kita sayang, kita buat macam tu. Percaya. Tengok lepas ni jumpa kawan, ada benda saya nak beri kat awak, kita bisik-bisik kan? Dan pilih orang-orang tertentu yang kita sayang, yang kita kenal, dan kita buat. Maka begitulah Tuhan. Benda yang berharga dia beri hanya kepada kekasih dia. Maka cara nak dapatnya, salah satunya tuan-tuan, kena kasratul zikr, perbanyakkan zikir. Banyak zikir. La ilaha illallah, la ilaha illallah, sekurang-kurangnya 1000 sehari, 1000 pagi, 1000 malam. 1000 Ustaz, tak ada tawar-menawar. 1000 duit, sikit je 1000 duit ni hari ni tuan-tuan. Nak beli baju raya pun tak cukup 1000. Anak lagi, suami lagi, isteri lagi. Isteri 2 pasang, suami 2 pasang juga, anak pun nak 2 pasang juga. 1000 tak cukup. Ni zikir 1000 bagi peringkat permulaan, pagi dan petang. La ilaha illallah. Tapi zikir pun kena tahu makna. Tak tahu makna tak dapat. Tak tahu makna tak dapat. Apa makna la ilaha illallah? Ini tuan-tuan dan puan-puan, kita nak kongsikan cara berzikir supaya zikir ni tak menjadi sia-sia. Ini tak jadi sia-sia. Zikir ni dia tak dapat pahala kalau tak tahu makna. Kita berzikir tak tahu makna, tak dapat pahala. Dia bukan sama dengan baca Quran. Baca Quran, bacalah tak faham makna sekalipun. Sebab di Quran itu dia ubat, dan di situlah ada petunjuk. Kita tak faham pun tak apa. Dia ada nur. Faham tak faham tak apa Quran. Quran dengan selawat Nabi. Tapi zikir dia lain. Dia kena faham makna. Itu kata ulama. Tuan-tuan perasan tak masa tahlil kan?
Kenapa imam sebut sebelum daripada dia berzikir, meneruskan tahlil dia tadi, dia sebut la ilaha illallah mawjud, la ilaha illallah maksud, la ilaha illallah ma'bud. Kenapa? Ana tu cuba tanya. Kenapa sebut? Masjid lain, surah lain, sebut belakang tak kita sebut kan? Itulah makna la ilaha illallah. Itu makna la ilaha illallah. Dia sebut la ilaha illallah. Apa makna dia? Ma'bud. Apa makna ma'bud? Ai la ma'bud illallah. Tidak ada yang disembah dengan sebenar kecuali Allah. Itu makna la ilaha illallah. Peringkat permulaan bagi kita nak sebut la ilaha illallah, ada makna itulah. Dalam hati, mulut sebut la ilaha illallah, hati sebut, hati kan dia boleh bercakap juga. Hati sebut la ma'bud illallah, datangkan makna dalam hati. Saya nak belajar bab zikir lama, dia 140 bab zikir. Hanya nak sebut itu makna. Yang keduanya makna dia maksud. Ini bagi peringkat orang yang mutawassit dalam bab zikir dia. Orang pertengahan dalam bab zikir, dia akan berzikir mulut la ilaha illallah, dalam hati dia la maksud illallah. Tidak ada yang dimaksud, yang diharap, yang dituju kecuali Allah. Dan yang paling tinggi orang berzikir, dia akan datangkan maksud dia apa? Sebut la ilaha illallah, lidahnya sebut, hatinya disebut la mawjud illallah. Tidak ada yang ada kecuali Allah. Maknanya semua tak ada, yang ada hanya Allah. Sebab itu akhir sekali orang ni, dia akan berzikir apa? Allah, Allah, Allah. Orang ni zikir Allahnya. Boleh tak kita tiru? Bukan kata tak boleh, boleh. Tapi kita langgar, kita melanggar hak orang lain. Bukan hak kita, bukan kata tak boleh. Tapi dalam ilmu zikir, dia panggil kita melangkah daripada tahap kita orang awam kepada peringkat orang yang muntahi, orang yang sampai pada Tuhan. Kenapa banyak kan? Dia apabila hati ni jernih, dia nak bersih hati ni, tuan-tuan, hadiah Tuhan tadi ikhlas. Dalam satu hadis lagi, Nabi sebut ada 4 hadiah daripada Allah kepada kekasih selain daripada itu. Satunya as-sabtu, yang keduanya at-tawakkul, yang ketiganya at-tawadhu, yang ketiganya ialah al-wara'u. Maknanya hadiah-hadiah Tuhan ni, Allah Ta'ala hadiah, Allah Ta'ala bagi, letak di mana hadiah? Dalam hati kita. Dalam hati Allah Ta'ala. Sebab ikhlas ni dalam hati, tawaduk dalam hati, tawakal dalam hati, az-zuhudu fi dunya, zuhud pada dunia pada dalam hati, semua dalam hati. Maka sebelum Allah Ta'ala nak bagi hadiah, nak masukkan dalam hati kita ni, tuan-tuan, maka hati kita ni kena bersih. Dia kena bersih dulu, barulah Allah Ta'ala boleh masukkan hadiah dia. Sebab itu orang nak bersihkan hati dia, kena kasratul zikri, kena banyakkan zikir, kena banyak, baru hati ni bersih. Kalau tak, hati ni kotor. Kan kita ni banyak buat dosa. Dia buat dosa ni, tuan-tuan, bukan muka ni makin hitam, makin berkeriput. Tak. Berkeriput ni faktor usia je, bukan apa, bukan faktor dosa. Dosa dia terkesan kat mana? Kat sini, kat hati. Sampai Nabi sebut, jadilah
Hati orang yang berdosa ni kalau dia tak taubat, dia jadi qasi, dia jadi keras. Kalau kita tak taubat, maka nak lembutkan dia, nak bersihkan dia, kenapa? Dengan banyak kasratul zikir, banyak kali. Lagi saya sebut zikir yang paling afdal, la ilaha illallah, sebut dengan lidah, datangkan makna dengan hati. Paling kurang 1000 kali pagi, 1000 kali 1000 kali pula sambil-sambil masak tu cepat habis berapa daripada duk tengok drama Isteri Syurga, itu contohlah. Baik kita berzikir, itu lagi dapat pahala. Yang kedua, kasratul doa, kena perbanyakkan doa. Perbanyakkan doa, minta dengan Tuhan, sebab dia ni hak Tuhan. Hak Tuhan. Kena banyakkan doa. Ya Allah, ya Tuhan, campakkanlah aku sifat ikhlas. Dan kita banyak doa. Nabi ajar kita berdoa, minta pada Allah. Allahumma ja'alni minat tawwabin. Minta. Ya Allah, jadikanlah aku, masukkanlah aku daripada kalangan orang yang banyak bertaubat pada Tuhan. Pada Tuhan. Taubat ni bukan senang, tuan-tuan. Sebab ni setengah daripada hadiah Tuhan pada kekasih kita. Rasa nak taubat bukan senang. Kadang-kadang orang ni dia tak rasa bersalah pun, tak ada rasa salah. Nak taubat apa? Ustaz, saya tak ada dosa. Merasai tidak berdosa, itulah dosa. Itulah dosa. Sebab apa? Sebab Nabi sebut yang kullu bani Adam khata'. Tiap-tiap anak Adam ni dia ada dosa dengan Tuhan, kecuali para nabi-nabi dan para rasul-rasul itu saja. Pasti kita, nabi pun tak, rasul pun tak, pasti ada dosa. Pasti. Maka bertaubatlah. Minta. Nah, sebabnya kasratul doa, banyakkan meminta dengan Allah. Ya Allah, jadikanlah aku orang yang ikhlas dalam melakukan ibadah. Tak pandai bahasa Arab, bahasa Melayu pun tak. Minta je dengan Tuhan. Janji minta. Lebih lagi masuk bulan Ramadan, Allah Ta'ala tunggu permintaan ataupun doa yang kita nak minta dengan dia. Minta je. Tidak ada apa yang mustahil bagi Allah Ta'ala. Dan yang ketiga, tuan-tuan dan puan-puan, ialah kena belajar ilmu tauhid. Tauhid dia ada dua. Satunya tauhid syar'i, ataupun dia panggil tauhid teori. Yang kedua tauhid makrifah, ataupun dia panggil tauhid amal, tauhid rasa. Tuan-tuan rasa bulan Ramadan inilah hadiah terbesar Allah Ta'ala pada kita. Rasa tak ini hadiah? Kau rasa ni beban? Rasa hadiah kau rasa beban? Tuan-tuan boleh rasa tak ini hadiah daripada Tuhan? Kalau tak rasa, bermakna tauhid kita tak sampai lagi kepada tauhid makrifah. Tak ada. Tak rasa. Lewat lagi. Tak pernah satu. Maaf. Ayat tidur orang ni esok tak betul. Lepas ni sama buat tahajud. Qiyamul lail. Dia bagi tak bagi tahajud sebab kita tak tidur. Kita sama dengan qiyamul lail. Buat sendirilah. Bukan saya nak buat pun. Nak sebutnya tuan-tuan, tauhid amali ni, tuan-tuan, semua ibadat yang Allah Ta'ala beri pada kita ni menunjukkan tanda baik kasihnya Tuhan pada kita. Inilah dia panggil tauhid rasa. Saya nak tanya tuan-tuan, siapa yang kat sini pernah solat selama 12 jam tanpa henti? Ada? Cuba angkat tangan. Tak ada? Kalau ada saya nak buat tu guru. Saya jadi anak murid tu. Solat 12 jam tanpa henti. Tak ada? Tak ada. Baik. Siapa yang pernah
pernah baca Quran 12 jam tanpa henti? Tak ada juga. Habis itu apa yang ada? Tidur 12 jam tanpa henti ada. Apa yang saya tak payah beritahu yang tu saya pun sama juga. 12 jam tanpa henti juga saya pun tidur. Dikit-dikit la ilaha illallah 12 jam pun tak ada. Maka ada satu amalan yang Allah hadiahkan pada kita, itu puasa Ramadan. Ambil daripada sahur sampailah kepada maghrib, setiap saat Allah Ta'ala hadiahkan kita pahala. Ini setengah daripada kebaikan Allah Ta'ala untuk kita. Allah Ta'ala hadiahkan satu amalan yang kita boleh buat selama 12 jam tanpa henti. Dan pahalanya sebanyak itulah, 12 jam tanpa henti pahala Allah Ta'ala beri pada kita. Berapa banyak nanti di akhirat Allah Ta'ala beritahu masing-masing. Mu banyak ni, mu banyak ni, mu banyak ni. Tengok atas ikhlas yang kita lakukan ibadahnya. Nah, sebutnya tuan-tuan, inilah tauhid rasa dia. Dalam ibadah kita merasai kebaikan Allah. Sayangnya Allah Ta'ala pada kita, bukan Allah Ta'ala suruh kita buat dengan sebab Allah Ta'ala nak bebankan kita. Sebab itu orang yang buat ibadat peringkat ni tuan-tuan, dia buat dengan rasa seronok. Sebab apa? Sebab itu hadiah. Sebab kita terima hadiah seronok. Ini dia panggil tauhid rasa. Yang ni kena belajar. Nak belajar tu, maka syarat yang keempat, belajar dengan guru yang mursyid dia panggil, ataupun dia panggil murabbi. Maknanya ni kena minta dengan Tuhan. Guru hari ni ramai tuan. Guru hari ni ramai. Orang yang nak bawa kita pergi umrah, pergi haji, travel banyak. Travel banyak. Tuan-tuan ada duit banyak, lagi senang travel tu nak bawa tuan. Saya tak dapat giliran lagi, tapi kalau yang 50,000, 60,000, 100,000 saya boleh bayar. Beres, tak apa. Saya buat kira. Ada orang nak tolong kira. Dalam bab keduniaan senang. Kita nak pergi mana-mana, puan-puan nak pergi Mayday ke, nak pergi Jaya ke, suami tak ada, Grab ada, tak apa, panggil Grab ni. Hari ni dia bawa pergi. Tetapi orang nak berjumpa, nak dekat dengan Tuhan, ini tidak ada orang yang boleh bawa, kecuali murabbi sahaja yang boleh bawa. Guru-guru, bukan ustaz, bukan ustaz, bukan ustaz. Ini dia panggil murabbi. Dalam bab ilmu tasawuf, ilmu nak berjalan kepada Allah, dia panggil murabbi. Kan kita nak pergi Mekah, nak pergi travel mana-mana, kena ada travel bawa kita kan. Anda boleh pergi sendiri. Kalau pergi sendiri itu sesat, tak takutnya. Kalau kita dah biasa tak apa. Begitulah nak menuju Tuhan, mesti kena ada murabbi. Murabbi ni orang yang bawa kita kepada Tuhan. Siapa dia? Tak ada siapa tahu kecuali Allah. Murabbi. Tapi kita hari ni habis letak murabbi. Cikgu pun murabbi, ustaz pun murabbi, habis murabbi. Cikgu isap rokok kecil berdiri, ustaz pun kadang-kadang sama juga, kepiah tak ada, songkok tak ada, kepala dogeng-dogeng macam tu. Orang kata panggil lah. Kalau mengikut Imam Ghazali, kepala ni kalau kita buka tanpa ditutup, walhal kita ni pemegang amanah ilmu, maka ni orang fasik, dia panggil fasik. Buka kepala tanpa ditutup. Kalau orang tu orang agamawan lah. Sebab tu kalau kita tengok guru-guru, tuan-tuan guru kan, jarang buka kepala dia. Jarang buka. Dia rumah pemakan dia. Sebab orang pemegang ilmu ni, dia tak boleh buka kepala dia. Sebab ini amanah. Kalau buka pun waktu nak mandi je. Tak ada orang mandi dengan piah. Tutup guru pun tak mandi pakai piah. Nak sebutnya tu tahap dia. Murabbi. Orang ni saja boleh heret kita, boleh bawa kita menuju Allah. Siapa murabbi ni? Bukan tok guru, bukan ustaz, bukan siapa. Nama dia memang murabbi di sisi Allah.
Yang ni pun sama, kena minta dengan Tuhan. Ya Allah, kenalkanlah aku, jumpakanlah aku dengan seorang murabbi yang boleh pimpin aku untuk berjalan kepadamu. Ini dalam ilmu tasawuf ada tadi. Orang nak jalan pada Tuhan, syaratnya mesti nak ada murabbi. Kalau tak terlambat. Sebab tengah jalan tu dia macam-macam, ada ujian dugaan. Maka murabbi inilah yang akan pimpin bantu. Nah, sebab nampak benda ni sahaja tuan-tuan. Bahkan kata setengah ulama lebih, tapi tak apalah, kita ambil dan dasar-dasar saja. 4 perkara ini yang boleh kita amalkan supaya hati kita bersih, hati kita Allah Ta'ala boleh masukkan dengan hadiah-hadiah dia, termasuklah hadiah ikhlas lillahi ta'ala. InsyaAllah mudah-mudahan sedikit perkongsian ada manfaatnya untuk kita. Dan saya minta maaf ambil masa tuan-tuan dan puan-puan. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita dunia dan akhirat. Yang baik datang daripada Allah, yang lemah dilangsungkan pada diri saya sendiri. Aku berkongsi hadal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Allahumma ighfir ummat sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم فرج أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.